Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, kini berada di Rome, Republik Itali bagi menghadiri sidang kemuncak G20. Negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN telah diundang sebagai Guest of the Chair oleh Republik Itali, pengerusi G20, bagi menyertai perbincangan untuk memajukan agenda G20 pada tahun ini. Semasa keberangkatan tiba di lapangan terbang antarabangsa Fiumicino, Rome, Kebawah Dulia Maha Mulia telah dijunjung oleh Puan Yang Terutama Datin Paduka Malai Hajah Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Itali yang menetap di Paris. Kebawah Dulia Maha Mulia seterusnya menaiki kenderaan khas menuju ke sebuah hotel ternama di Rome, tempat persemayaman baginda di sepanjang sidang kemuncak G20 ini. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mengadakan majlis perjumpaan dua hala dengan Tuan Yang Terutama Sergio Mattarella, Presiden Republik Itali. Semasa keberangkatan tiba di Palazzo del Quirinale, Kebawah Dulia Maha Mulia telah menerima tabik hormat dan melintasi barisan kawalan kehormatan yang terdiri daripada anggota Angkatan Bersenjata Republik Itali sebelum dijunjung oleh Presiden Republik Itali. Delegasi kedua-dua buah negara kemudiannya diperkenalkan kepada Kebawah Dulia Maha Mulia dan Tuan Yang Terutama. Dalam perjumpaan tersebut, hubungan dua hala serta isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama telah dibincangkan. Antara lain perdagangan dan pelaburan serta pelancongan diketengahkan bagi mengukuhkan lagi hubungan mesra antara kedua buah negara. Pada menjunjung titah perkenaan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 14 Oktober 2021. Jabatan Perdana Menteri maklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari dari 1 hingga 15 November 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan vaccinated transport operators yang mendaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan yang dibuat oleh runners mendaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa.
Maklumat lanjut layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. Pelbagai agenda dibincangkan oleh para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Kita saksikan sorotan peristiwa sepanjang 3 hari sidang kemuncak berkenaan yang direkam secara maya melalui persidangan video. Your Excellencies, I would like to call the 38th and 39 ASEAN summits and related summits to order. ...132 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam, membawa jumlah keseluruhan kes kepada 12,955 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 83 tambahan kes-kes baru kepada 15 kluster aktif yang sedia ada, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 2 kluster baru telah dikesan yang melibatkan 16 kes. Satu daripadanya adalah kluster kediaman, manakala satu lagi ialah kluster ISS Facility Services Sendiran Berhad adalah kluster tempat kerja. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 176 kluster. Dalam pada itu, terdapat 33 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 416 kes telah disahkan sembuh, membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 10,864 kes.
manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,004 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Selain itu, 15 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 3,935 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 497,082 ujian. Menteri Kesihatan juga mengungsikan pada 28 Oktober 2021, seramai 2,881 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 351,496 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 252,427 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 58.7% daripada jumlah penduduk negara. Di kalangan penduduk berumur 60 tahun ke atas pula, seramai 42,123 orang, iaitu 97.3% telah menerima 1 dos vaksin COVID-19 dan seramai 38,188 orang, iaitu 88.2% telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 12 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 10 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Kebolehsuaian dan penggunaan kemajuan teknologi adalah penting untuk menstabilkan kesan COVID-19 bukan sahaja dalam sukan tetapi juga pembangunan keseluruhan di rantau ASEAN. Berucap semasa mesyuarat Menteri-Menteri Sukan ASEAN ke-6 AMMS 6 yang diadakan secara maya, Yang Berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan berkata, penyertaan negara-negara anggota ASEAN dalam Sukan Olimpik Tokyo dan Sukan Paralimpik 2020 baru-baru ini menunjukkan ketahanan sukan di peringkat serantau dan kebangsaan. Yang Berhormat menambah di bawah jawatan pengerusi ASEAN Negara Brunei Darussalam 2021, kerjasama sukan di rantau ASEAN akan diperkukuhkan lagi dengan penubuhan kerjasama rangka kerja baharu dengan rakan kongsi dialog ASEAN. Mesyuarat dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan Masyarakat dan Belia Republik Singapura. Semasa mesyuarat, para menteri mengesahkan semula kepentingan mempromosi komuniti ASEAN yang aktif, di mana sukan berfungsi sebagai langkah yang penting dalam memajukan pembangunan sosial budaya dan mempromosi keamanan. Inisiatif-inisiatif yang diambil oleh Pertubuhan Sukan Kebangsaan dan Ketahanan Sukan Rekreasi dalam garis panduan sedia ada di negara Brunei Darussalam turut diketengahkan dalam mesyuarat tersebut. Kenyataan bersama mesyuarat Menteri-Menteri Sukan ASEAN ke-6 juga disahkan dan mengalu-alukan Thailand sebagai pengerusi dan penganjur bagi AMMS ke-7 bagi tahun 2023. Juga diadakan mesyuarat Menteri-Menteri Sukan ASEAN Plus Jepun ke-3 dengan mengambil maklum mengenai pelaksanaan fasa kedua projek tindakan ASEAN Jepun mengenai sukan untuk penduduk yang kurang upaya dalam negara-negara ASEAN tahun 2021 hingga 2022. Kapasiti pembangunan bagi aktiviti anti-doping dan kerjasama di bawah ASEAN Jepun juga diketengahkan dalam mesyuarat tersebut. Bagi mudahkan orang ramai untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 khusus bagi penduduk mukim Serasa dan sekitarnya, klinik vaksinasi COVID-19 bergerak diteruskan lagi di Pusat Kesihatan Muara, Kelmarin. Klinik vaksinasi COVID-19 bergerak ini akan diadakan lagi pada hari Ahad 31 Oktober 2021 pada pukul 9 pagi hingga 2.30 petang. Bagi penduduk mukim Serasa dan sekitarnya yang ingin mendapatkan suntikan tersebut secara walk-in, hendaklah membawa kad pintar atau pasport serta kad atau nombor BROHIMS.
Bagi mereka yang tidak mampu hadir sendiri ke pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, boleh mendaftar melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Kementerian Hal Ehwal Agama mengadakan malam munajat pada setiap hari Sabtu malam Ahad secara maya yang boleh disertai oleh orang ramai dari kediaman masing-masing. Penganjurannya adalah sebagai salah satu usaha bersama bendung penularan wabak COVID-19 di negara ini. Orang ramai yang berhasrat untuk menyertai malam munajat bolehlah melayari pautan yang tertera atau mengikuti secara langsung melalui Instagram @pdi_kheu. Malam munajat akan diteruskan hari ini mulai pukul 6.30 petang.